Telah lebih seminggu aku berada di bumi Sarawak, mengembara ke pedalaman di utara Sarawak, di Bakalangan dan Bario. Belajar tentang adat dan cara hidup orang-orang Ulu di sana. Kini, aku menyambung pengembaraanku ke arah Ulu Baram, mengayuh melalui jalan yang begitu mencabar dari Miri. Keadaan jalan yang teruk dan berbukit dan menghadapi cuaca yang begitu panas. Namun, aku berasa begitu gembira berada di jalanan, sentiasa kagum dengan pemandangan di bumi Sarawak ini yang penuh kehijauan dengan hutan tropikal yang kelihatan seperti tiada penghujungnya. Aku terus mengembara, mengayuh perlahan-lahan untuk ke destinasiku yang seterusnya, iaitu kawasan pedalaman di Ulu Baram. Perjalanan saya daripada Miri, saya sekarang ni mengayuh ke arah Ulu Baram. Dia punya perjalanan dia punya experience, saya dapat satu experience yang baru, dan satu lagi dia macam mengingatkan saya juga kepada pengalaman saya mengayuh pada beberapa tahun yang lepas, especially masa saya mengayuh dekat Taklamakan Desert. Masa saya mengayuh dekat Taklamakan Desert tu, saya ingat lagi macam mana saya kena panas dia, tak tahan panas, especially bila saya mengayuh pada waktu tengah hari ke arah petang macam tu. Tapi kali ni saya punya kayuhan dia panas, tapi ini adalah memang lain disebabkan dia tropical. Aku masih lagi cuba untuk membiasakan diriku mengayuh di dalam kepanasan di cuaca tropikal yang mempunyai tahap humidity yang begitu tinggi. Berhari-hari aku mengayuh merentasi kawasan bergunung ganang di antara Bandar Miri dan Ulu Baram yang terletak tidak begitu jauh dari sempadan Kalimantan di Indonesia. Walaupun keadaan jalannya agak teruk, aku mula suka dengan cabaran seperti ini. Perjalananku dari Miri ke daerah Ulu Baram mempunyai jarak hampir 300 km yang mengambil masa 4 hari melalui jalan yang berbukit di sepanjang kawasan pergunungan di dalam cuaca yang panas. Aku mengayuh dengan lebih perlahan melalui jalan seperti ini, tetapi ia secara tidak langsung memberikan aku lebih masa untuk mengamati pemandangan yang begitu indah sepanjang aku melalui kawasan pedalaman ini. Disebabkan jalan dekat sini semua memang teruk, jadi kenderaan yang lalu memang saya boleh cakap 90% kenderaan yang lalu dekat sini semuanya kenderaan 4x4. Jadi memang banyak kali ada orang nak tumpangkan saya, dan at one point saya rasa macam okey, saya naik je 4x4 tu sampailah dekat dengan kampung Muboy tu, barulah saya sambung mengayuh. Setelah 4 hari aku berkayuh dan kadang-kadang ditumpangkan oleh pengguna jalan raya di sini, aku pun sampai ke destinasiku, berhampiran dengan kampung Muboy di daerah Ulu Baram. Sesampainya aku di sini, aku pun berehat di sebuah rumah tamu di sini sambil melihat gambar-gambar dan video-video yang aku ambil di sepanjang perjalananku di negeri Sarawak sejak beberapa minggu yang lepas. Semasa aku mula-mula mengayuh dari Miri ke daerah Ulu Baram, destinasi pertamaku adalah Pekan Lapuk. Sebuah pekan kecil yang masih lagi dihubungkan dengan jalan raya yang bertar dari Miri. Ini adalah pekan terakhir yang aku sampai sebelum melalui jalan tanah yang penuh mencabar untuk ke arah daerah Ulu Baram. Pekan ini juga adalah sebuah hub di mana orang-orang dari kawasan kampung dan pedalaman akan datang ke sini untuk menjual hasil yang mereka dapati dari hutan, dan orang-orang dari Bandar Miri juga akan ke sini
untuk membeli hasil-hasil hutan tersebut, sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun untuk dijual di Bandar Miri. Dan di sini, aku mula melihat bahan-bahan makanan yang begitu eksotik, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang bukan seperti yang biasa aku lihat yang ditanam di kebun-kebun, tetapi didapati di hutan yang tumbuh secara liar. Dan bahan-bahan makanan seperti ini tidak pernah aku lihat di sebelah Semenanjung, membuatkan tempat ini begitu unik bagiku. Dia dapat buang tinggi darah punya ini. Sebab dia ada pahit baik ini. Tidak juga Pak. Ada manis-manis, ada pahit. Kan ini kamu minum air rasa manis air. Apabila keletihan di badanku beransur-ansur hilang, aku pun mula mengembara ke sekitar daerah Ulu Baram ini, dan destinasi pertamaku adalah Kampung Mumbai, sebuah kampung yang terpencil yang kebanyakannya didiami oleh orang-orang Penan. Aku melawati sebuah rumah panjang kaum Penan di sini, melihat secara dekat kehidupan harian orang-orang Penan yang tinggal di kawasan hutan, jauh daripada kehidupan masyarakat di bandar. Kehidupan mereka kelihatan begitu santai di sini, dan orang-orang di sini sama seperti mana-mana tempat-tempat lain di kawasan pedalaman di Sarawak, begitu peramah dan mudah untuk berkomunikasi denganku. Masa saya sampai dekat Kampung Mumbai, saya disambut oleh orang-orang Penan dekat situ. Bila saya masuk dekat kampung orang Penan ni, saya dapat macam-macam pengalaman. Diorang bawa saya masuk hutan, dan daripada situ saya rasa pengalaman dia very exotic. Mereka mengajar saya macam mana cara diorang menyumpit semua, dan saya rasa macam takut juga dengar bila diorang cerita pasal racun tu, macam mana diorang buat racun, dan macam mana kalau terkena racun tu memang betul-betul bahaya, racun sumpit orang-orang Penan ni. Kalau masa dia bagut seperti dulu, Ya. Ipoh ada racun dia pun cukup, kayu supit pun bagut. Beginilah dia orang buat dia. Dia orang ambil ini racun, orang kasih kering, pasang api. Ya. Jangan kasih racun dekat, jangan kasih ini kayu supit dekat. Ya. Letak jauh Dia sikit. pesah, orang kasih dia kering lah. Oh, letak dekat dengan api ni sini. Jangan dia terlalu jauh, jangan dia dekat. Dekat sangat. Kasih dekat ini masam lah. Kalau besar ni api, ini masam jauh dia lah. Ya. Kalau kita simpan dia seperti ini. Ini oso ini daun nama dia. Ya. Yang dalam ini ipoh. Ipoh ini racun dalam sakap. Racun dia lah. Tajam sakap dia orang Penan. Ini tidak boleh kena kita orang manusia. Ini dia punya racun, tidak boleh kena. Kalau kena sikit, tepat mana-mana dia kena, ini kuat masuk darah. Ini Memang, laju, laju dia masuk bahaya, darah. betul-betul bahaya. Kalau kita cupit ini monyet, Ya. cupit babi, kalau kita cupit dia dari sini, Ya. tidak sampai daun jabang tu, mati. Mati sudah. Ah. Berapa minit mati? Habislah Kena saja 5 minit. 5 minit saja mati. Kadang-kala bahaya. kalau orang pada sapun itu tidak sampai 5 minit. Walaupun begitu, kalau kena kita manusia, kalau kita padai sakap sama ini upi ipoh, tidak dapat dia lawan kita. Apa yang ni? Ada ini ipoh, diorang ambil dari getah kayu tu. Beginilah jauh dia dari api. Dari api dia. Jangan dia terlalu dekat, Ya. jangan takut dia angun. Satu lagi, kalau sudah letak racun ni, dia tahan lama. Dia tahan lama. Berapa lama boleh tahan?
tahun-tahun pun tidak dapat itu acur apa. Karena Masih dia lagi lah. kering. Jangan jajak dia kena basah. Kalau kita punya tangan basah, walau dia kering begini, kalau kita pegang, ada dia lekat bertangan, bah. Sudah kering ini kan? Ini sudah kering. Coba kamu pegang. Ada tepat tangan kamu kan? Ini. Ini kering sudah. Kering. Tidak ada kena tangan lagi. Terima kasih. Ini habis. Ini satu. Ya. Simpan dalam api kan? Oh, letaklah api terus. Tidak ada guna lagi. Okey. Sudah contoh dia sudah. Terima kasih. Beginilah kayak kita orang kalau kita sudah buat ini tahap kita kalau tidak simpan ya cepat lain kasih dalam api. Sebaik saja aku mempelajari bagaimana orang-orang Penan di sini membuat sumpit dan racunnya untuk tujuan memburu. Mereka pun membawa aku masuk lebih jauh ke dalam hutan dan aku berpeluang untuk melihat secara dekat bagaimana masyarakat Penan yang tinggal di pedalaman Sarawak ini pergi memburu haiwan-haiwan di dalam hutan ini seperti kijang. Dia wai dalam biasa. Ada ulat dia, baru kita kasih tali dia macam ini. Kita buka pun dia gantung. Mengikut mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, aku belajar bagaimana mereka mengesan haiwan-haiwan buruan di sini dengan melihat daun-daun dan ranting kayu di sini dan kesan tapak kaki mereka di tanah dan lumpur di sini dan di mana mereka mencari punca air untuk minum. Mai guci dalam bahasa kami. Mai guci, jangan goyang. Pada masa yang sama, aku juga amat kagum dengan kebolehan dan ilmu hutan yang dimiliki oleh kaum Penan ini. Mereka sentiasa mempunyai cara untuk hidup dan mencari rezeki di dalam hutan belantara yang begitu tebal ini. Selain daripada sumpit, diorang juga tunjuk kat saya macam mana dengan cuma menggunakan daun, diorang boleh buat bunyi macam bunyi kijang betina untuk attract kijang jantan datang dekat dengan diorang sebelum diorang boleh sumpit kijang tu. Tinggal di rumah panjang kaum Penan di kampung Mubai ini, aku bukan sahaja dapat kawan baru di sini, tetapi macam-macam benda yang menarik yang dapat aku belajar dari kaum Penan di sini. Selain daripada tu, masa saya duduk dekat rumah panjang tu, ada juga diorang ceritakan dekat saya macam adat-adat pantang larang orang-orang Penan ni, especially masa diorang masuk hutan semua ni. Seorang punya bini, makanya semua barang yang dia tidak dapat makan kan, masa dia sudah besar lagi. Barang yang angut tidak boleh makan. Rebutan hutan itu tidak dapat makan dua-dua. Kenapa tak boleh? Karena dia ada getah. Oh. Itu kemana pun ada getah juga. Masa dia orang beranak tidak boleh makan itu barang. Karena kalau dia makan dia nanti dia punya anak cara sakit lah. Pasal memburu. Kalau dulu kalau kita dua mau pergi memburu, Ya. kalau dia orang cakap, seorang dua ikut
kita dua lah. Kalau dia orang cakap begitu, Ya. kalau dia orang tidak ikut kita dua, bahaya. Bahaya itu. Kita dua pun pergi memburu, tidak dapat ambil babi, tidak dapat ambil kijang, tidak dapat ambil monyet. Oh, tu. kenapa? Pantang lah. Itu pantang dia? Pantang dia. Oh, pantang Kalau memburu. dia orang cakap ikut kita, dia orang tidak ikut kita. Oh, so tak boleh Tidak pergi boleh memburu? begitu. Ah. Kalau dia orang mau ikut, terus ikutlah. Itu tidak ada pantang. Kalau yang sumpit, untuk sumpit apa pula pantang? Kalau supit, ini, kalau kita simpan itu supit, jangan kita simpan di bawah. Kita gantung atas lah dia. Kenapa? Kalau kita lepas itu supit, kita itu tidak dapat. Oh, lintas sumpit pun Jahat. Kita pun jalan memburu, tidak kita dapat. tak dapat. Mendatangnya. Mungkin ada bahaya ke apa? Itulah bahaya dia. Penduduknya ni selama-lama sampai bila masa. Ya, ya. Tidak ada seperti dulu. Yang seperti dulu tu 1 minggu, 2 minggu Oh, 1 minggu, 2 minggu satu tempat, jalan ke tempat lain. jalan lagi. Ah. 1 bulan, 2 bulan jalan lagi. Itulah dia ada patang tu dulu. Kalau kita jalan, terus ada bunyi kijang lepas jalan kita tu. Ya tidak boleh jalan tu. Oh, kalau kijang Hmm. lintas pun tidak boleh? Lepas tidak boleh. Oh. Kalau kita jalan susah. Daripada segi makanan pula, makanan orang Penan ni actually very simple pasal diorang ni asal usulnya diorang ni nomad, diorang bergerak berpindah randah semua. Jadi apa makanan yang diorang tunjukkan dekat saya adalah linut. Linut ni dia macam tepung kanji, dia campurkan dengan air. Memang senang je buat dia, nampak very simple nak prepare dia. Dan makan dia pun memang rasa very simple. Tapi diorang adalah juga lauk-lauk dia. Dia macam staple food orang-orang Penan. Tuang air panas. Tengok dia nanti apa dia jadi pekat. Jangan saja ini air sejuk. Oh, dia jadi macam apa? Nah, kalau ini. Oh, dia jadi pekat. Nah. Ini kalau ibu sudah bersalin, tidak boleh makan. Tak boleh makan? Boleh makan, tapi mesti betul-betul masak. Kenapa? Kalau dia belum masak lagi, tak bagus dalam perut apa semualah. Apa ada orang. Pandai kamu. Macam tak jadi je. Sorry, Jadi, saya kena sini pasal saya tangan kiri. Okey, tidak apa. Sudah jadi itu. Bagus sudah tu, cantik Macam ni sekali. sudah. Ikut selera orang dulu, dia orang simpan minyak. Minyak masak. Simpan Makan dengan sendiri. minyak masak. Boleh juga sama dengan sayur dia. Biasa ada orang kalau tidak ada sayur lain-lain daging apa semua, boleh makan dengan telur. Dengan telur. Dan boleh juga makan dengan umbut sagu. Aha. Semua Campurkan semua, semua campur sekali. Oh, tak kisahlah, dengan daging pun boleh, Dengan semua daging boleh. pun boleh, dengan telur pun boleh. Okey. Inilah pakai dia orang. Ini kami panggil atip. Atip. Ngao. Nah, Oh, ini macam ni. pakai dia orang makan, tapi macam inilah cara dia orang. Oh. Okey. Itulah pakai kami guna ini. Tapi Thank you. sekarang jarang orang buat ini. Tapi sebab dia guna kayu yang tertentu juga, bukan sembarang kayu. Faham. Ya, sekarang kebanyakan orang guna fork ni lah. Karena lagi senang. Lagi senang pakai ini. Tak apalah. Mau coba? Mana saya yang senang pakai? Tak apalah, saya pakai yang ni. Saya suka yang ni tadi. Lagi suka yang ni. Okey. Dan bahan-bahan yang diorang guna untuk membuat makanan diorang ni memang semuanya memang dapat daripada hutan disebabkan memang market pun jauh dekat sini. Jadi memang kebanyakannya diorang cuma ambil daripada hutan dekat sekeliling kampung diorang ni.
Macam ni ya? Kalau masa dulu orang Penan di hutan, jantan tidak boleh pegang ni. Oh, kalau dipegang jadi apa? bukan dipegang, kami cakap beruang akan buat kamu macam ini. Tahu dia main kamu. Betul, memang dia orang takut kalau jantan pegang, tak boleh main. Selain daripada ni ada banyak ke? Ini punya... apalagi keringut, oreng, klore, capek. Ada. Macam-macam benda menarik yang aku belajar daripada masyarakat Penan setelah beberapa hari duduk di sini. Aku terasa begitu selesa tinggal bersama mereka, terasa seperti keluargaku sendiri. Dan bagi saya, lepas beberapa hari saya duduk dengan orang-orang Penan saya rasa diorang ni memang very friendly. Bila saya duduk dengan diorang memang senang saya nak communicate dengan diorang. Selama ni saya selalu terfikir macam mana saya nak communicate dengan orang-orang Penan ni, semua disebabkan budaya yang betul-betul berlainan, mungkin bahasa pun lain, tapi kita orang boleh communicate senang dan diorang ni actually very very friendly people. Mungkin lepas ni lepas saya stay dekat Muboy ni, mungkin saya teruskan lagi perjalanan mungkin ke arah lagi ke kawasan pedalaman dekat wilayah Ulu Baram ni. Dan bila saya tengok dekat map ada satu lagi kampung orang-orang Kenyah. Dia orang cakap dekat kampung tu orang Kenyah, kampung tu nama dia Long Selaan. So kalau tak ada apa-apa, kalau weather semua okey, mungkin esok pagi saya akan teruskan perjalanan mengayuh ke Long Selaan. Seperti biasa, aku penuh dengan tanda tanya apabila aku sampai ke sesuatu tempat, penuh dengan perasaan ingin tahu. Tapi bila nak meninggalkan sesuatu tempat tu, terasa berat perasaannya. Kerana selalunya, aku akan menjadi rapat dengan orang-orang tempatan di tempat yang aku lawati dan aku terasa seperti meninggalkan keluargaku sendiri bila aku ingin meneruskan perjalananku ke destinasi yang seterusnya.